Assalamualaikum semua, apa khabar? Hai. Di sini bersama dengan Cikgu Linda. Cikgu Linda akan meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Perniagaan tingkatan 5. Cikgu Linda akan fokuskan kepada topik bab 2. Sumber teknologi dan sumber fizikal. Untuk subtopik 2.1, kita akan lihat tujuan mengurus sumber fizikal di dalam sesebuah organisasi perniagaan. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah kita akan lihat definisi sumber fizikal, tujuan kita mengurus sumber fizikal, dan kita akan mempelajari 6 jenis sumber fizikal. Ini adalah perkara yang anak-anak murid cikgu akan dapat setelah selesai menonton video pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap anak-anak murid cikgu stay tune dan bersama-sama cikgu belajar perniagaan. Perniagaan sangat menarik. Jom ikut cikgu masuk ke kelas pada hari ini. Okey, kita akan lihat kepada definisi sumber fizikal di mana sumber fizikal bermaksud aset yang berbentuk ketara atau nyata untuk dimanfaatkan. Di sini kita dapat lihat ia adalah benda yang boleh dilihat, boleh disentuh. Sebab tu dia kata ketara atau nyata. Tetapi ianya boleh digunakan. Kenapa kita perlu urus sumber fizikal? Kita kena pastikan sumber fizikal kita ini berada dalam keadaan baik apabila kita nak guna. Yang kedua, kita kena pastikan ia selamat sebelum, semasa dan selepas digunakan. Dan yang terakhir, kita kena pastikan ia boleh digunakan sewaktu kita memerlukannya. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis sumber fizikal. Untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, sumber fizikal ada 6. Ada 6. Kita akan lihat yang pertama ialah bangunan dan kemudahan. Kedua, kilang dan mesin. Ketiga, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Keempat, bahan mentah. Kelima, stok. Dan yang keenam, produk siap. Okey. Anak-anak cikgu, ini adalah sumber fizikal. 6 jenis sumber fizikal. Anak-anak murid kena ingat. Ini penting untuk menghadapi peperiksaan. Macam mana cara nak ingat? Walaupun banyak, cikgu telah mereka satu akronim untuk awak semua dapat mengingat dengan mudah dan cepat. Inilah cara untuk mengingat akronim. Akronim kepada sumber fizikal tadi. Cikgu ringkaskan. Bapak Kamil ke Melaka tengok barang mewah sebab suka produk siap. Macam mana cikgu buat ni? Cikgu ambil kata huruf awal. Huruf awal setiap perkataan tadi lah. B, K. Bangunan dan kemudahan. K, kilang. M, mesin. T, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. T, teknologi. Senang ingat teknologi. Bahan mentah. B, M. S, stok. Dan yang terakhir, PS, produk siap. So, ingatlah akronim ini. Bapak kami ke Melaka tengok barang mewah sebab suka produk siap. Sumber fizikal yang pertama kita akan lihat ialah bangunan dan kemudahan. Bangunan adalah tempat kita menjalankan operasi. Ini contoh gambar bangunan yang cikgu ambil letak kat sini, cantik kan? Maksudnya kat sini shop lot lah. Shop lot ataupun shopping kompleks ataupun kedai-kedai. Kemudahan. Apa itu kemudahan? Kemudahan ialah mesti ada kelengkapan infrastruktur. Mesti ada infrastruktur yang berdekatan dengan dia ataupun di dalam bangunan tadi. Sebab ia akan membantu kita menjalankan operasi
perniagaan. Okey. Sekiranya bangunan dan kemudahan tadi selamat, maka di sini dapat menjamin kelancaran perniagaan. So, tak ada masalah untuk kita berniaga dengan baik. Sumber fizikal yang kedua kita akan lihat ialah kilang dan mesin. Okey, kilang adalah tempat untuk kita memproses bahan mentah kepada produk siap. Kilang tempat. Okey, tempat memproses bahan mentah. Okey, menjadi produk siap. Mesin, okey, mesin adalah jentera. Jentera untuk memproses bahan mentah. Okey. Sekiranya kita menyelenggarakan peralatan kita tadi, kilang kita selenggara baik, mesin kita selenggara supaya dia tak rosak, kita dapat memastikan pengeluaran yang kita hasilkan tadi akan jadi lebih banyak. Okey, tak ada masalah terkendala. Okey, ini membolehkan banyak pengeluaran dihasilkan dengan efektif. Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, ini adalah sumber fizikal kita yang ketiga. Kita akan lihat contohnya adalah telefon, komputer, mesin cetak dan telefon pintar. Okay, peralatan ini amat penting kepada peniaga dalam menjalankan urusan pada masa kini. Okay, sekiranya peniaga ini pandai menguruskan peralatan tadi, ia sebenarnya memberikan satu kemudahan kepada para peniaga di mana dengan adanya peralatan ini tadi, dia dapat mempercepatkan urusan mereka. Okey, kerana apa? Dapat telefon dengan pembukaan cepat. Okey, memudahkan urusan perniagaan pula ialah segala maklumat atau data-data dapat disimpan di dalam komputer. Okey, di sini dapat mengurangkan orang kata penggunaan kertas. Okey, maklumat disimpan dalam komputer dengan baik dan tidak perlu dan mudah untuk dicari. Bahan mentah. Okay, sumber fizikal seterusnya ialah bahan mentah. Di mana bahan mentah adalah barang yang digunakan dalam pengeluaran untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Bahan mentah ni sangat kata pentinglah untuk ada di dalam perniagaan kita. Okay, sebab dia melibatkan, dia diperlukan untuk menghasilkan barang lain. Kalau tak ada bahan mentah, tak jadilah barang lain atau barang siap. Okey, oleh itu, kita perlulah mengurus dengan teliti, supaya bahan mentah ini, dia tidak berlaku kerosakan, sebelum diproses ataupun kata apa, dalam keadaan elok lah dia. Sebab itulah kita kena periksa dekat sini, kena sentiasa buat cek pemeriksaan. Stok. Apakah itu stok? Stok adalah barang siap atau barang dagangan yang sedia ada untuk dijual dan disimpan di dalam stor atau gudang. Okey, ini penting supaya kita tidak akan terputus bekalan kita. Okey, sebab itulah kilang akan menghasilkan stok ini ataupun barang siap ini dengan lebih banyak. Okey, supaya permintaan tadi akan dipenuhi. Okey, tidak terputus bekalan kepada pengguna. Maka dengan ini pengurus stok ataupun penyedia stok perlulah memeriksa stok ini secara berkala agar stok ini sentiasa cukup dan dapat dihantar kepada kedai apabila diperlukan, ataupun stok habis di kedai nanti. Ya, produk siap. Sumber fizikal terakhir kita. Produk siap adalah barang akhir. Barang akhir setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaran. Ini contoh produk siap yang dah diproses dan boleh dijual di pasaran. Okey, ada kerusi. Kerusi dibuat daripada kayu, betul tak? So, akhirnya jadi produk siap. Apa bahan mentah dia? Okey, bahan mentah dia of course lah kayu jati, kayu cengar. Okey.
baju. Bahan mentah dia ada kain, ada produk siap, ada baju, ada t-shirt. Okey, pengurus di bahagian ini akan memastikan semuanya diurus dengan sistematik agar kualiti perlu dijaga. Okey, dan dalam keadaan yang baik untuk dijual kepada pelanggan. Pengukuhan, kita akan menguji minda kita dengan soalan pertama, soalan berbentuk objektif. Pilih pernyataan yang tepat tentang sumber fizikal perniagaan. Di sini ada A, aset nyata sebuah perniagaan, aset ketara sesebuah perniagaan, bangunan dan kemudahan perniagaan, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Kalau awak dah belajar dari semua ini memang berada dalam sumber fizikal. Tapi cuba awak tengok C. C, bangunan dan kemudahan di peralatan teknologi. Ini adalah jenis sumber teknologi. Okey, ini dia nak adalah maksa. Cuba fikir. So, jawapan C dan ni dah salah. So, hanya ada A dan B. Cuba fikirkan jawapan anda. So, jawapannya adalah soalan struktur. Pengukuhan. Kita akan tengok diberi satu stimulus di sini. Ini adalah merangsang minda kita lah untuk memfikirkan jawapan. Bagi panjang-panjang kebaca Encik Lee adalah pemilik dan pengurus bengkel service operator. Dia mempunyai bengkel yang lengkap dengan mesin dan peralatan untuk perkhidmatan service operator. Pejabat pentadbiran terletak bersebelahan dengan bengkel. Encik Lee mempunyai 3 orang pekerja dan menguruskan hal-hal pentadbiran menggunakan peralatan komputer sepenuhnya. Soalan, nyatakan tujuan pengurusan sumber fizikal. 3 markah. Bila nyatakan kat sini mesti ada 3 isi. Tujuan pengurusan sumber fizikal. Tadi cikgu dah cakap kan, semua mesti dalam keadaan baik, boleh digunakan dan selamat untuk digunakan. Itu kena buat dalam ayat yang lengkap. Terus, Cik Su merupakan seorang pelajar lepasan SPM melanjutkan pelajaran dalam bidang bakery. Kemudian bila dia tamat pengajian, dia membuka sebuah kedai kek yang diberi nama Cik Su Bakery. Semasa dia nak buka, dia telah sewa kedai. Kemudian peralatan. Banyak jenis peralatan yang dia beli. Kemudian ada peti sejuk, peralatan acara kek, mesin, pembakar dan rak. Soalan ni tanya, nyatakan 3 jenis sumber fizikal yang perlu diuruskan oleh Cik Su Bakery. Bila nyatakan 3 markah, so perlu bagi 3 isi. 3 isi, 3 markah. Nyatakan, bagi jawapan apa jenis yang terlibat. Jadi kita dah belajar 6 jenis sumber fizikal. Sekarang ni hanya nak 3 berdasarkan stimulus ini. Cuba anda fikir untuk mendapatkan jawapannya. Selesai sesi pembelajaran kita dalam subtopik 2.1. Cikgu harap ilmu yang cikgu sampaikan pada kelas ini akan mendapat manfaat kepada semua anak-anak didik yang mengambil kertas perniagaan ataupun subjek perniagaan. Ilmu ini amat berguna untuk kita semua. Cikgu harap anak-anak murid sudi berkongsi, sampaikan ilmu kepada kawan-kawan yang lain. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anda semua, jangan lupa subscribe, like dan share untuk manfaat kita bersama. Jangan lupa tunggukan video pembelajaran cikgu yang seterusnya.